Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1237 antara paparan utama malam ini. Wajarkah 3 jawatan timbalan Perdana Menteri ditawarkan? PAS tidak adil kepada keseluruhan manusia. Jika BN menang PRU15, adakah ini akan berlaku? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mempertahankan cadangan UMNO BN untuk melantik wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung bagi mengisi 3 jawatan timbalan Perdana Menteri TPM. Beliau berkata cadangan yang diumumkan oleh Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamid itu bukanlah pembaziran, sebaliknya langkah pencimatan. Menurut Ahmad, jawatan 3 TPM itu adalah lebih mencimatkan berbanding membayar gaji dan allowance kepada 4 Menteri Kanan yang dipraktikkan kerajaan BNPN ketika ini. Sudah pasti 3 TPM itu dikhususkan tugasan mereka masing-masing membantu Perdana Menteri di Sabah, Sarawak dan Semenanjung, katanya di petik media. Menurut laporan media, Ahmad Zahid berkata jaminan melantik wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung mengisi jawatan TPM itu akan dimasukkan dalam manifesto BN sebelum pilihan raya umum ke-15 nanti. Sementara itu, jawatan 4 Menteri Kanan itu dilantik oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 27 Ogos tahun lalu ialah Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Muhammad Jidin dan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Pemimpin Kerajaan Sabah dan Sarawak dilaporkan menyambut baik cadangan berhubung jawatan timbalan Perdana Menteri dari kedua-dua negeri tersebut. Kita sokong itu bagusnya supaya kita ada satu wakil sebagai TPM dari Sabah, kata Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor di petik media. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berharap ia bukan jawatan istiadat. Apa yang kita perlukan adalah jawatan dengan kuasa. Jika tidak, ia sekadar menjadi jawatan TPM istiadat dengan semua protokol. Bukan itu yang kami mahukan, katanya. Adakah Malaysia benar-benar memerlukan lebih daripada seorang timbalan Perdana Menteri? Amalan demokrasi perwakilan berparlimen negara ini dimodelkan mengikut acuan kerajaan British United Kingdom, iaitu sistem Westminster. Penduduk United Kingdom seramai kira-kira 67.22 juta orang, iaitu 2 kali ganda penduduk Malaysia. Wilayah utamanya terdiri daripada England, Wales dan Scotland serta Ireland Utara. Selain itu, United Kingdom masih menguasai 14 wilayah bertaburan di luar Britain seperti Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands dan lain-lain. Berapa orang TPM di UK? Negara itu memiliki seorang Perdana Menteri dan seorang timbalan Perdana Menteri sahaja. Tidak pernah kedengaran ada gula-gula politik berjenama timbalan Perdana Menteri di negara berkenaan. Tetapi UK masih mampu menguasai wilayah luar negara yang agak terkenal dalam dunia perbankan luar pesisir. Sebab itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak teruja dengan mempromosi jawatan TPM khusus untuk Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak, walaupun mengaku sedang menimbangkannya. Apa yang lebih penting ialah menyatukan semangat Malaysia untuk semua warga negara, tak kira yang berada di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Perubahan yang kita inginkan tidak hanya sekadar menukar pimpinan lama kepada yang baharu, tetapi yang kita tekankan adalah corak pemerintahan dan budaya tata kelola yang baik, kata Anwar dalam satu kenyataan selepas siri jelajah di Sabah kemarin. Menurut beliau, rakyat Sabah perlu makan, sementara pemimpin politik sakau balak dan kontrak. Sentimen sempit yang mahu melaga-lagakan antara warga Semenanjung dengan Borneo tidak seharusnya menggugat komitmen kita untuk menolak budaya sakau beberapa kerat watak
pihak yang ada dan rakyat dibiar terus miskin dan melarat. Kita semua adalah rakyat dan anak Malaysia yang dambakan reformasi dan keadilan, tegasnya. Kalau benar terjadi dua timbalan Perdana Menteri iaitu seorang dari Semenanjung Malaysia, seorang mewakili wilayah Borneo, jika Pakatan Harapan berjaya memenangi pilihan raya umum ke-15 nanti, kedua-dua mereka memegang peranan yang khusus dan amat berat. Mereka harus memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan kedua-dua wilayah di Borneo itu dengan Semenanjung Malaysia, bukan untuk melebarkan lagi keretakan jika ada. Cukuplah kita berbeza bahasa, adat dan budaya. Jangan kita berbeza aspirasi untuk negara. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengatakan ada iblis dalam pakatan. Antara alasan tuduhan itu, Kerajaan Pakatan Harapan hendak meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau AISAT. Mulut memang tiada insurans, tetapi otak kita tidak perlu dipajak kepada pemimpin. Bedas Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Zlukman. Beliau merujuk kepada kenyataan video Abdul Hadi yang menyatakan bahawa antara perkara yang paling mencabar berlaku semasa pemerintahan Pakatan Harapan ialah apabila mereka hendak meratifikasi AISAT dan menandatangani Statute Rome Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC. Mereka juga berani menunjukkan simpati kepada komunis. Perbuatan sebegini menunjukkan wujudnya iblis dalam Pakatan Harapan, kata Abdul Hadi. Zulkarnain adalah salah seorang daripada peguam yang mempertahankan Kerajaan Kelantan ketika Parti Gerakan memfailkan permohonan di mahkamah untuk membatalkan enakmen hudud Kelantan 21 Oktober 2015. Permohonan Parti Gerakan itu ditolak oleh mahkamah. Hari ini, PAS bersekongkol dengan gerakan di dalam Perikatan Nasional, sindir Hisham Fauzi yang juga salah seorang daripada peguam mewakili Kelantan ketika itu. Kedua-dua Dr. Zulkarnain dan Hisham Fauzi kini sudah meninggalkan parti tersebut dan menyertai amanah yang berada dalam gabungan Pakatan Harapan. Iblis ada di mana-mana. Sifat iblis menghasut manusia untuk menipu, mencuri, sakau duit rakyat, ponteng tugas rasmi, makan gaji buta tanpa buat kerja, menjadi skema dan lain-lain, tegas Zulkarnain. Menyangkal dakwaan Abdul Hadi itu, beliau berhujah iblis tidak buat AISAT. Ada sekurang-kurangnya 181 buah negara di dunia ini telah tanda tangan dan atau ratifikasi AISAT. Kurang daripada 20 buah negara sahaja yang tidak tanda tangan dan atau ratifikasi AISAT. Menurut beliau, banyak negara-negara Islam yang telah menandatangani atau meratifikasi AISAT. Antaranya termasuk jiran kita Indonesia yang meratifikasinya pada tahun 1999. Negara-negara Timur Tengah lain yang ada raja juga turut meratifikasinya, termasuk Jordan pada tahun 1974, Kuwait 1968, Oman 2003, manakala Qatar 1976 dan Arab Saudi pula pada tahun 1997. AISAT bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi kaum dan mempromosikan persefahaman antara anggota yang menandatangani AISAT. Menghapuskan perkauman adalah perkara yang disuruh oleh agama Islam. Isu AISAT tempoh hari itu hanyalah berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu dan mekanisme untuk mendapatkan pengadilan di ICJ, yang mana mungkin penghakiman ICJ akan mengatasi institusi kehakiman negara, jelas Zulkarnain. Beliau juga memuat naik beberapa pautan sumber yang boleh diakses di internet bagi mereka yang benar-benar mahu tahu apa itu AISAT dan Statute Rome. Soalannya di sini, adakah kesemua negara Islam itu di bawah pengaruh iblis? Apakah ulama-ulama di sana juga di bawah pengaruh iblis? Tidak bersetuju dengan AISAT itu tidak mengapa, namun menuduh iblis dalam pakatan bermakna ada iblis dalam negara Islam lain. Tempelaknya, Zulkarnain mengajak kita menghayati maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jom China bersetuju dengan pengerusi kanun bahawa menghasut manusia untuk menipu adalah sifat iblis laknatullah. Namun itulah yang dilakukan oleh pihak yang kononnya memperjuangkan Islam. Salah seorang daripada pengikut Abdul Hadi yang bernama Ahmad Fahmi Mokhtar dari Darul Naim Research Center menulis di Harakat Daily 20 Oktober 2022 dengan tobahan bahawa Pakatan Harapan mungkir
manifesto tanpa meninggalkan satu fakta pun sebagai bukti. Apalagi yang diharapkan dengan parti yang telah menipu rakyat. Seseorang itu adalah tidak waras. Kita memilih pemimpin yang kita sudah tahu bahawa mereka itu adalah penipu. Demikian ujar Ahmad Fahmi. Dalam hubungan ini, Jom Channel tidak mempertikaikan kenyataan Ahmad Fahmi bahawa orang yang tidak waras pun tak sokong orang yang menipu. Ya, benar sekali. Tetapi siapakah yang menipu itu? Jom kita singkap apa penipuan PAS dalam manifesto mereka dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kita ambil satu daripadanya yang dianggap oleh mereka sebagai nyawa PAS. Ia tercatat dalam teras 6. Pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Manifesto untuk teras 6-2 menyebut meneruskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf Mahkamah Syariah. Sehingga hari ini, Menteri Interim Hal Ehwal Agama yang juga naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad masih krik-krik. Setakat ini, kertas cadangan RUU itu berada di peringkat pejabat peguam negara. Namun ia tidak sempat dibentangkan selepas Parlimen dibubarkan. Katanya seperti dipetik utusan online 19 Oktober lalu. PAS menguasai Putrajaya menerusi tebuk atap sejak 1 Mac 2020 hingga Parlimen bubar 10 Oktober lalu, iaitu 31 bulan 1 minggu. Itu pun pemimpin PAS boleh berkata tidak sempat. Tetapi pada masa yang sama mereka kata Pakatan Harapan menipu, sedangkan gabungan itu mentadbir negara ini hanya selama 21 bulan 2 minggu untuk melaksanakan manifesto yang sepatutnya ditunaikan dalam masa satu penggal. Kira-kira 50,000 hadir di Padang Merbuk pada 18 Februari 2017 dalam himpunan RUU 355 anjuran PAS untuk apa? Abdul Hadi salah nyata tentang Aisyah dan menuduh dalam Pakatan Harapan ada iblis. Adilkah pertuduhan itu kepada Pakatan Harapan dan keseluruhan manusia? Bekas Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyenaraikan 10 kebimbangan jika Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15. Jom Channel cuba ulas satu persatu. Pertama, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri walaupun diwawarkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri. Hassan nampaknya tidak percaya bila mungkin terkenang terjadi pilihan raya negeri Johor apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Benut yang juga pengerusi UMNO BN Johor Datuk Hasni Muhammad dicanang akan menjadi Menteri Besar negeri berkenaan. Tiba-tiba Ahli Dewan Undangan Negeri Machap, Datuk On Hafiz Ghazi yang mengangkat sumpah. Kemungkinan situasi itu berlaku amat besar kerana Ismail Sabri dilihat mesra pengkhianat UMNO Bersatu. Yang kedua, institusi kehakiman dan peguam negara dikawal serta dilemahkan. Ini dapat dibaca menerusi kenyataan bekas Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said dalam sesi taklimat khas Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur Sabtu 27 Ogos lalu bahawa Perdana Menteri mesti melantik peguam negara daripada kalangan orang-orang beliau. Siapapun jadi Perdana Menteri, peguam negara mesti orang dia sebab jawatan itu dilantik oleh Perdana Menteri. Mana-mana peguam negara mesti ikut suara kepimpinan negara, katanya. Ia susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak. Yang ketiga, Najib dibebaskan dari penjara dan Zahid Hamidi bebas daripada pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Jika ini berlaku, maknanya zaman gelap telah kembali menyelubungi pentadbiran keadilan di negara ini. Bayangannya boleh dibaca menerusi ucapan Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung MIC 12 Oktober lalu. Pemimpin BN akan berdepan pendakwaan jika BN kalah dalam pilihan raya umum ke-15. Justru kita tidak dapat bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika Barisan Nasional menang dengan dominan. Yang keempat, Malaysia akan mencontohi kegagalan Sri Lanka, rasuah berleluasa dan kehancuran tata kelola urusan negara. Terdapat ramalan UMNO BN mungkin tidak dapat majoriti mutlak dan perlu membuat kerajaan campuran dengan parti-parti lain. Jika pasukan yang dilantik untuk menganggotai kabinet adalah daripada kualiti yang sama hari ini, tidak mustahil kegagalan akan terus berulang. Lebih-lebih lagi jika institusi kehakiman dan peguam negara telah dikembirikan. Manakala yang kelima, ekonomi gagal dipulihkan. Kos sara hidup terus meningkat, nilai ringgit semakin jatuh, inflasi naik melonjak, bekalan makanan terputus, pelaburan langsung asing FDI semakin merosot. Hasil negara berkurang, tetapi hutang negara yang kini lebih 1 trilion ringgit terus meningkat.
Hari ini semua yang disebut oleh Hassan sudah membenih walaupun belum biak menjadi pohon zakum. Jika berlaku, maknanya Malaysia gagal keluar daripada kemeluk COVID-19. Jom channel melihat kemungkinan situasi yang sangat murung ini berlaku. Ada asasnya. Jika kebimbangan keempat iaitu rasuah dan penyelewengan dibenarkan berleluasa. Yang keenam pula, Malaysia akan jadi negara gagal dalam semua segi. Politik tidak stabil kerana dasar pecah perintah menggunakan isu kaum dan agama. Sekarang pun kita sudah nampak menerusi slogan mereka No Anwar, No DAP. Jika UMNO dan PAS kembali bertaut dalam mufakat nasional, bayangkan penunggang agama bergabung dengan Parti Asabiyah. Yang ketujuh, perang melawan rasuah terbantut. Badan Perundangan Parlimen, Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif akan dikawal. Prinsip pengasingan kuasa dilumpuhkan. Inilah yang berlaku jika yang di-Pertua Dewan Rakyat, institusi peguam negara dan sistem keadilan dimandulkan. Tidak akan ada siapa yang mampu menghalang berulangnya kes seumpama One Malaysia Development Berhad One MDB, kes perolehan kapal tempur pesisir LCS dan pembelian meriam hawitzer akan terbenam dalam fail rasuah yang dilupakan. Yang ke-8, generasi muda menjadi mangsa gelap masa depan kerana prospek ekonomi yang malap, peluang pekerjaan suram, pembangunan yang mampan dengan peluang gaji tinggi tidak dapat direalisasikan. Jika pelabur terus melarikan diri kerana tidak percaya kepada tabik urus negara yang tiada ketelusan, penuh ketelisan ini akan berlaku. Kitaran dahsyat kemiskinan akan kembali seumpama yang terjadi di negara dunia ketiga. Apakah yang akan berlaku kepada graduan? Takkan nak terus jadi rider. Yang ke-9 pula, Malaysia akan terus tercicir dalam persaingan sengit di peringkat rantau ASEAN dan global dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan pemeliharaan alam sekitar yang lestari. Dan hari ini pun kita sudah nampak bayangannya apabila syarikat antarabangsa seperti Facebook dan Google mencari jiran kita yang juga teruk diserang COVID-19. Kita nampak pembalakan yang tidak terkawal, banjir kilat, kes pemandu mabuk dan keganasan rumah tangga yang semakin menjadi-jadi selain masalah salah guna dadah yang kian meningkat. Ke-10, usaha membina kesatuan rakyat dalam sebuah negara demokratik serta berintegriti, makmur dan penuh harapan untuk menghadapi masa hadapan tidak mungkin tercapai. Pembelaan terhadap Melayu Bumi Putra akan hanya menjadi mimpi kerana yang diutamakan hanya cukong dan kroni. Sedih, tetapi inilah pengakhirannya jika tersalah pilih wakil rakyat. Kesimpulannya, ujar Hassan di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang terlibat dengan gejala kleptokrasi, korupsi di peringkat tertinggi, rasuah dan hilang integriti, pecah amanah dan salah guna kuasa berdekad-dekad lamanya, hanya akan mengheret Malaysia dan rakyatnya ke jurang kehancuran gelap dan membinasakan. Sekarang adalah masa yang tepat untuk rakyat Malaysia membuat keputusan, tegas beliau. Kuasa memilih di tangan rakyat harus digunakan dengan bijaksana. Jangan sampai kita dimaki hamun oleh generasi akan datang kerana tersalah pilih pemerintah. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.